Wih, sedapnya pemirsa, ya kan, meliur saya pemirsa. Cobaan betul. Bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, seperti kita tahu ya, di Malaysia ini banyak sekali aneka makanan yang sangat enak-enak, yang sangat sedap-sedap, ya kan? Tapi bagaimana kalau makanan di Malaysia ini ternyata sangat populer dan terkenal di luar negara selain di Malaysia? Mesti pemirsa mau tahu kan, makanan apa saja yang sangat dikenali oleh seluruh dunia, ya katakanlah seluruh dunia, ya kan, gak mungkin lah kita sebut satu-satu negaranya, ya kan pemirsa. Jadi ada 10 makanan dari Malaysia ini ternyata dikenali di luar negara. Makanan apa saja? Mari kita saksikan bersama-sama. 10 makanan Malaysia yang terkenal di luar negara. Sebelum tu jangan lupa subscribe Fak Tau Tau dan jangan lupa tekan loceng. 10. Kari pap. Wow, kari pap. Ini merupakan antara makanan sampingan yang wajib ada setiap pagi kan? Sedap nih, ya kan? Minum dengan teh tarik. Kari pap yang merupakan makanan ringan berasal daripada Asia Tenggara ini kebiasaannya terdiri daripada sardin, kentang, daging lembu ataupun ayam yang dibalut dengan kulit pastry dan digoreng. Bagaimanapun kari pap ini mempunyai nama yang berbeza di setiap negara. Seperti contoh, di Singapura, kari pap ini dikenali sebagai epok-epok dan di Indonesia ia dikenali sebagai pastel. Makanan ringan ini merupakan antara yang paling terkenal di luar negara, di mana ia dipanggil sebagai kari puff. Malah ia turut dijadikan menu dalam syarikat Sweden yang amat terkenal di seluruh dunia, iaitu IKEA. Kalau korang nak tahu, walaupun kari puff ini berasal dari Asia Tenggara, tetapi konsep makanan ini dipercayai dipengaruhi dari makanan Portugis, iaitu empanada dan British Cornish pasty semasa kedatangan Barat ke Asia Tenggara. 9. Ayam percik. Ayam percik, merecik. Dengan nama je, terus rasa lapar. Makanan yang berasal dari negeri Kelantan ini seringkali menjadi tumpuan. Lagi-lagi setiap kali bulan Ramadan mesti penuh dijual dekat bazar kan. Ayam percik merupakan sejenis hidangan di mana ayam akan diperap dahulu di dalam kuah santan yang dimasak bersama bahan-bahan seperti kunyit, halia, bawang, serai sebelum dibakar, di mana kemudian ayam itu akan dilumurkan dengan kuah percik. Hidangan ini bukan saja digemari di Malaysia, tapi di luar negara juga tahu. Seperti contoh, terdapat seorang blogger dari Amerika Syarikat yang berkongsikan pengalamannya ketika pertama kali memakan ayam percik. Malah ayam percik di Malaysia sering menjadi tumpuan pelancong dari luar negara. This is good stuff. Oh yeah, Ivana's going in for it. Oh, lapar. 8. Rendang. Sebut saja rendang, mesti korang terbayang raya kan? Siapa je yang tak kenal dengan hidangan yang pernah viral dalam rancangan masakan yang terkenal di United Kingdom, iaitu I like the MasterChef. rendang flavour. That's like a coconut sweetness. However, the chicken skin isn't crispy. It can't be eaten. However, the chicken skin isn't crispy. Rendang. Malah makanan yang berasal dari masyarakat Minangkabau yang sangat terkenal di Malaysia dan Indonesia ini juga pernah tersenarai sebagai makanan nombor 1 paling sedap di dunia oleh CNN. Kalau korang nak tahu, makanan ini juga pernah keluar dalam sebuah rancangan televisyen yang terkenal di Korea, iaitu Battle Trip. 7.
dan juga di channel seorang tukang masak British yang Fak Tau yakin semua orang kenal, iaitu Gordon Ramsay yang mempelajari makanan ini dari rakyat Malaysia. Don't burn my rendang. No. The side. Scrape the side, Gordon. Yes. 7. Laksa. Korang percaya tak kalau Fak Tau katakan yang laksa ni punyalah terkenal sehingga kan pernah dimasukkan ke dalam cerita anime? Cuba korang tengok ni. Terkejut kan? Bagi Fak Tau, laksa ni merupakan makanan yang melambangkan perpaduan. Kenapa korang tanya? Dikatakan laksa yang berasal daripada Asia Tenggara ini merupakan makanan campuran daripada Melayu, Singapura, Thailand dan Indonesia. Serumpun. Laksa ni terdiri daripada beberapa jenis. Antaranya adalah seperti laksa Sarawak, laksa Johor, laksa kari, asam laksa dan pelbagai lagi jenis yang kebiasaannya berbeza-beza mengikut negeri dan merupakan kegemaran orang luar negara tau. Telan air pemirsa. Contohnya di Melbourne, terdapat sebuah restoran yang bernama Sarawak Kitchen, di mana restoran itu ada menyediakan hampir 70 jenis hidangan mi dan sup, dan yang paling terkenal tentulah laksa Sarawak. Terbaik. Manakala di Korea pula Laksa terdapat Sarawak. sebuah restoran hipster yang merupakan satu-satunya restoran laksa yang terdapat di Seoul, iaitu restoran Agak-Agak. Orang Korea ni suka sangat laksa tau. 6. Sayur. Nasi kerabu dan nasi dagang. Siapa sangka makanan yang berasal dari Terengganu dan Kelantan ini juga mendapat sambutan yang tinggi di luar negara. Nasi kerabu merupakan sejenis hidangan nasi biru yang dimakan bersama ikan kering, ayam goreng ataupun daging dan dimakan bersama telur masin, keropok dan ulam-ulaman. Orang kata kena makan dengan pudu lagi sedap. Perfect. Nasi dagang pula terdiri daripada nasi yang telah dikukus dengan santan, dimakan bersama kari ikan, timun dan lobak merah. Kedua-dua makanan ini memang menjadi tumpuan bagi pelancong-pelancong dari luar negara tau. Malah makanan seperti nasi kerabu pernah tersenarai antara makanan yang wajib dicuba oleh CNN. Ini dapat dibuktikan lagi apabila seorang anak Malaysia yang berasal dari Kelantan telah memulakan perniagaan dengan menjual nasi kerabu di Scotland. Dan apa yang mengejutkan, makanan itu mendapat sambutan di mana beliau telah menerima banyak tempahan dari orang biasa sehinggakan kepada pemain hoki wanita profesional dari negara itu. Populariti nasi dagang pula juga telah berjaya menembusi pasaran di luar negara, antaranya seperti di London, Australia dan juga Jepun. Kenapa nasi dia warna biru pemirsa? Keropok leko. Sedap. Ini merupakan makanan ringan yang kedua dalam senarai ini selepas kari pap dan merupakan makanan kedua yang berasal dari Terengganu. Apa yang paling membanggakan, makanan ini juga telah terkenal di serata dunia. Wow, keropok leko merupakan sejenis makanan ringan yang diperbuat daripada ikan dan tepung yang digoreng dan kemudian dimakan bersama sos. Nampak simple je makanan ni kan? Tapi siapa sangka makanan ini sangat terkenal di London di bawah jenama Chicken Cottage. Bukan itu saja, malah jenama tersebut dijangkakan akan dibuka di beberapa buah negara seperti Dubai, Algeria, Jerman dan United Kingdom. Fak Tau paling suka keropok leko yang dicampurkan dengan sos cili dan sos keju. Rasa dia memang tak pernah try lagi letak keju pemirsa. 4. Burger tepi jalan. Mesti korang terkejut dengan senarai ni kan? Samalah dengan Fak Tau. Macam mana burger tepi jalan pun boleh terkenal di luar negara? Tapi itulah yang berlaku di New York apabila burger jalanan gaya Malaysia yang terdapat di Queen's Night Market telah dibuka oleh sekumpulan anak muda yang diberi nama The Malaysian Project telah mendapat sambutan yang tinggi. Ke Australia tu kan. I've never had egg in a burger before. A whole lot of different flavors that kind of play in together. It's really, really good.
Di Melbourne. Kalau korang nak tahu, walaupun daging burger ini dibuat sendiri, tapi anak Malaysia ini lebih selesa menggunakan konsep Ramly Burger tepi jalan kerana bagi mereka, jenama itu melambangkan jiwa Malaysia. Burger ini semakin bertambah popular apabila salah satu channel yang terkenal di luar negara, iaitu Insiders Food, yang telah memuat naik cara penyediaan burger ini di saluran YouTube mereka, dan sehingga kini ia telah ditonton lebih jutaan orang. Wow, kebanyakan rakyat di negara itu tertarik dengan keunikan burger ini, di mana dagingnya disalut dengan telur. Bagi kita di Malaysia, daging salut telur tu biasa-biasa je kan? Diorang tak pernah rasa lagi burger triple special. Oh ya, burger ini dijual dengan harga 12 American dollar, iaitu bersamaan RM51. Standard lah kan. 3. Dekat mana? Sate. Oh, sate. Sama seperti burger, sate juga merupakan antara makanan yang mendapat sambutan yang tinggi di New York. Selain dari Malaysia, sate ini juga terkenal di Indonesia dan Singapura. Malah makanan ini juga pernah dihidangkan kepada tetamu antarabangsa yang melibatkan wakil dari PBB, iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, ketika meraikan sambutan kebangsaan Malaysia yang ke-52 di New York. Bukan itu saja, malah di bandar Washington terdapat beberapa buah restoran sate yang terkenal tau. Antaranya adalah seperti Sate Malaysian Cuisine dan Sate Club yang menghidangkan pelbagai jenis makanan gaya Malaysia. Selain di New York, sate juga terkenal di beberapa buah negara lain seperti di London dan juga New Zealand. Kalau di Malaysia pula, kedai sate yang paling terkenal mestilah Sate Haji Samuri yang terletak di Kajang. Faktor sebulan sekali mesti pergi makan dekat sini. Kacang dia. Padu. Nasi kandar. Sebut je nasi kandar, mesti teringat Penang kan? Ini kerana kalau korang pergi Penang, memang bersepah gerai nasi kandar korang boleh jumpa. Nasi kandar ni merupakan makanan yang berasal dari Penang yang dipopularkan oleh seorang pedagang Tamil Muslim dari India. Ia merupakan sejenis hidangan nasi yang dikukus dan dimakan bersama pelbagai jenis lauk yang dicampur. Keenakan nasi kandar ni bukan saja diakui oleh rakyat di Malaysia, malah di luar negara juga tau. It's spicy, it's tangy, it's salty, it's Why is every flavor you can imagine is going on right here. That's awesome. Wow. Sehingga kan CNN pernah menyenaraikan nasi kandar di tangga ke-9 dalam top 40 dishes to try. Malah di New Zealand terdapat sebuah restoran yang bernama Nasi Kandar Pulau Pinang yang telah diasaskan oleh seorang anak Malaysia dari Selangor, iaitu Joel Singham. Restoran beliau yang terletak di Auckland bukan sahaja mendapat sambutan warga di sana, malah turut tersenarai dalam top 100 iconic Auckland Eats dalam 1000 jenis makanan yang dipertandingkan. Bangga betul rasakan. Nasi kandar Pulau Pinang. 1. Nasi lemak. Nasi lemak ayam masak merah. Mesti korang dapat agak kan? Senarai nombor 1 ni mestilah hidangan yang menjadi kebanggaan Malaysia, iaitu nasi lemak. Nasi lemak yang terdiri daripada nasi yang dimasak dengan santan dan daun pandan yang dimakan bersama kacang, timun, sambal, ikan bilis goreng dan telur. Malah terdapat juga pelbagai lauk sampingan yang korang boleh tambah seperti paru, kerang dan ayam goreng. Ia juga merupakan hidangan yang sangat digemari oleh setiap lapisan masyarakat. Orang luar negara pun cari nasi lemak kalau datang Malaysia tau. Makan pakai tangan dia. Malah nasi lemak ini juga turut menjadi tumpuan di banyak negara seperti di Belanda, London, Paris dan Korea. Di Korea, terdapat sebuah restoran di Seoul yang bernama Agak-Agak. We already ate Agak-Agak restaurant. Agak-agak. What's agak-agak? Agak-agak is like up to you, you know. Dia menjadikan hidangan gaya Malaysia seperti laksa, roti canai, pulut panggang dan nasi lemak. Malah di sebuah restoran Papa Rich yang terletak di Australia, menu nasi lemak yang dijual dengan harga $2 American telah mendapat sambutan yang sangat tinggi. Tapi korang tak rasa pelik ke? Kenapa nak kena makan dengan chopstick Macam mana dengan senarai makanan kali ini? Ada tak yang faktor tertinggal? Jadi lapar saya pemirsa. Tapi
kalau itu semua terkenal di luar negara, bermaksud dari Indonesia juga dapatlah ya kan, sikit-sikit kan, sebab Indonesia dan Malaysia tuh hampir sama nama-nama makanannya kan, macam rendang, sate, dan lagi itu nasi lemak tuh kalau di Indonesia itu namanya nasi uduk pemirsa. Tapi kalau di Indonesia itu tidak ada pakai sambal begitu. Sama rasanya macam ya nasi dimasak ya, beras dimasak itu dengan santan seperti itu, hampir sama. Yang saya pertanyakan sekarang nih, sampai sekarang saya tak tahu kenapa nasi kerabu itu warna biru pemirsa. Macam mana boleh jadi warna biru pemirsa? Apakah dicampur pewarna makanan macam itu pemirsa? Kenapa roti canai tak masuk ya pemirsa? Kan famous kok di Malaysia nih roti canai. Roti canai harganya murah, enak rasanya, sangat populer. Boleh dapat di mana? Di Malaysia, Singapura, Indonesia. Siapa yang tahu lagu tuh? Coba komen. Tapi itulah kan, biasanya memang kalau pelancong-pelancong dari luar negara itu kalau datang ke Malaysia tuh memang hunting makanan pemirsa. Sebab di sini tuh memang macam-macam makanan dari Asia ya, dari Eropa ya kan, dari seluruh negara tuh ada di sini pemirsa. Mau makanan yang macam mana? Yang kering, yang basah, yang setengah kering, ada semua di Malaysia pemirsa. Jadi saya rekomen sekali ya kalau orang Indonesia datang ke sini, dicoba-cobalah makanan Malaysia tuh, terutama nasi kerabu pemirsa ya kan, ataupun Maggi kerabu ya kan, kerabu mangga. Wih, sedapnya pemirsa ya kan, meliur saya pemirsa. Cobaan betul lah tengok. Kalau reaction makanan ini memang cobaan betul pemirsa, gagal diet. Oke, jadi begitu saja pemirsa di video kali ini. Dari 10 makanan ini, mana makanan yang selalu pemirsa makan ya kan, ataupun yang pemirsa sukai? Coba komentar ya kan. Nah, jadi tak pelik lah kalau di IKEA sana tuh saya selalu tengok karipap dalam besar, karipapnya telurnya isinya di dalam banyak lagi kan, ataupun kentangnya. Wih, rasanya memang padu. Makan cukup. Jadi begitu saja di video kali ini ya pemirsa. Jangan meluat tengok saya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.